Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin. Anda sedang menyaksikan Berita Semasa. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat ke Istiadat Convocation Universiti Sultan Azlan Shah USAS ke-16 di Kuala Kangsar. Pada majlis ini, Sultan Nazrin berkenan mengurniakan watikah pelantikan Pro-Chancellor pada bekas Naib Chancellor USAS Tan Sri Dr. Nordin Kardi. Sultan Nazrin kemudian menganugerahkan ijazah Dr. Falsafah serta ijazah Sarjana Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat serta ijazah Dr. Falsafah, ijazah Sarjana serta Diploma Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam dan Sains Sosial kepada para graduan. Terdahulu, Naib Chancellor USAS, Datuk Dr. Wan Sabri Wan Yusof dalam sembah ucapannya berkata, istiadat convocation selama 2 hari bermula hari ini mengurniakan ijazah dan diploma kepada 1,525 graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan rakyat agar sentiasa mengamalkan kawalan kendiri sebagai langkah pencegahan COVID-19. Menerusi catatan di Facebook, beliau memaklumkan walaupun statistik peningkatan jangkitan COVID-19 yang dilaporkan adalah pada tahap ringan, namun langkah pencegahan seperti kerap mencuci tangan serta menggunakan cecair pembasmi kuman tetap perlu diberikan perhatian. Ahad lepas, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, 3,626 kes COVID-19 dilaporkan pada minggu epidemiologi ke-47 iaitu dari 19 hingga 25 November lepas meningkat 57.3% berbanding 2,305 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Bagi membendung pengeluaran kes COVID-19, Kementerian Kesihatan meneruskan prosedur operasi standard SOP di semua pusat pemindahan sementara PPS banjir. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa memberitahu trend peningkatan kes ketika ini belum pada tahap membimbangkan dan masih terkawal. Kaki tangan KKM DPUS juga sedia maklum mengenai SOP sedia ada, termasuk menjalankan pemeriksaan kesihatan ke asas penduduk terjejas banjir, terutama yang mempunyai gejala. Akuinya peningkatan kes COVID-19 ketika ini hanya melibatkan kes-kes kecil dan gejala ringan. Minggu epidemiologi ke-47 menunjukkan pertambahan kes sehingga 3,626 kes berbanding 2,305 kes pada minggu sebelumnya. Pusat Ekonomi Digital PEDI akan ditambah baik bagi mencapai sasaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk meningkatkan penyertaan usahawan muda dalam sektor ekonomi digital. Menterinya Fahmi Fazil berkata PEDI merupakan pemakin pada ekonomi digital di peringkat akar umbi dan platform galakkan masyarakat menjana pendapatan di lokasi setempat. Sebelum ini, kerajaan menyasarkan 10,000 usahawan ekonomi digital di seluruh negara melalui inisiatif PEDI pada tahun depan. PEDI merupakan inisiatif KKD melalui SKMM dan MDAT serta penyedia perkhidmatan telekomunikasi yang memberi peluang kepada komuniti setempat memperkasa kemahiran digital dan menjana pendapatan melalui platform e-dagang. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sedia kemudahan perkhidmatan pembaruan lesen memandu, pembaruan lesen memandu vokasional, pembaruan lesen kenderaan motor persediaan atau perdagangan pada program setahun bersama Kerajaan Madani. Sekretariat Program Setahun Bersama Kerajaan Madani memaklumkan Deruai JPJ juga turut menawarkan pengambilan dokumen CDL dan LKM yang telah diperbarui secara dalam talian melalui portal MySikap JPJ dan pembayaran saman kecuali bagi kes yang disenarai hitam. Bagaimanapun, tiada diskaun ditawarkan bagi saman JPJ. Hanya PDRM menawarkan diskaun saman sehingga 50% kecuali bagi saman kemalangan, kes mahkamah bersatu suaran tangkap atau dibicara dan kesalahan yang tidak boleh dikompaun seperti tiada lesen mandu, pandu tidak cermat, lesen tamat tempoh dan tiada insuran. Semasa 3 berakhir di sini dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.